السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Perbincangan kita tentang hadis yang pertama. Sebelum ini telah sampai ke muka surat 16. Hadis yang pertama yaitu pada muka surat 6 dan babnya pada muka surat 5. Bab ma jaa la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Bab tentang sembahyang tidak diterima tanpa bersuci. Hadisnya ialah Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Iaitu tidak diterima sembahyang tanpa bersuci. Terjemahannya pada muka surat 9. Tidak diterima sembahyang tanpa bersuci. Tidak diterima juga sedekah daripada harta yang haram. Jadi tidak diterima sembahyang tanpa bersuci itu adalah bahagian yang pertama daripada hadis pertama. Bahagian pertama itu telah kita bincangkan dan selesai dah pada 2 minggu lepas. Hari ini kita akan bincangkan bahagian yang kedua daripada hadis, wala sadaqatun min ghulul. Tidak diterima juga sedekah daripada harta yang haram atau sumber pendapatan yang haram. Perbincangan tentangnya bermula pada muka surat 16 yang malam ini kita akan bincangkan tentang bahagian kedua. Wala sadaqatun min ghulul. Tidak diterima juga sedekah daripada harta yang haram, sumber pendapatan yang haram. Di situ ada nota 17 muka surat 16. Makna asal ghulul wala sadaqah min ghulul ialah mengambil harta ghanimah, yakni rampasan perang, sebelum dibahagi secara tidak sah. Itu makna ghulul. Asal maknanya begitu. Ghulul juga dipakai dengan makna khianat. Dalam makna yang lebih luas, ghulul dipakai dengan makna harta yang haram atau pendapatan, sumber pendapatan yang haram. Perkataan min wala sadaqatun min ghulul, perkataan min sebelumnya pula jika dipakai sebagai min ibtidaiyah akan berarti daripada atau berpunca daripada. Dan jika ia dipakai sebagai min ta'liliyah, maka maksudnya ialah kerana atau disebabkan oleh. Kenapa tidak diterima? Disebabkan oleh harta itu haram. Kerana harta itu haram. Itu makna dia. Kalau kita pakai min dengan makna, dengan arti min ta'liliyah. Oleh sebab itu min ghulul akan membawa pengertian sedekah tidak diterima daripada hasil daripada hasil harta yang haram, atau sedekah tidak diterima kerana hasil harta yang hendak disedekahkan itu daripada pendapatan yang haram. Jadi kebaikan sedekah itu tak dapat, pahala tak dapat. Kita bagi kepada orang yang berkenaan, orang yang susah,
dia kenyang juga makan. Dia boleh buat beli juga dengan duit tu, daripada sedekah tu. Tapi orang yang bagi tu tak dapat pahala. Pahala tak dapat. Kemudian kalau orang Islam lah kita kata yang dibagi tu, dia tak lalu makan. Kalau dia tahu ni daripada sumber pendapatan yang haram, mungkin dia malah. Dari segi diterima di sisi Allah, kita sudah bincang sebelumnya apa makna diterima tu. Ada dua makna. Satu dengan arti tidak sah, satu lagi dengan arti tidak diterima. Bila kata tidak diterima, tidak diterima bermakna sah pun tidak, berpahala pun tidak berpahala. Ada kalanya sah, sesuatu itu diberi sah, tetapi tidak berpahala. Kalau katakanlah duit kita, duit haram, kita bagi sebagai bayar zakat. Dari segi imam atau sesiapa yang menerimanya, dia tidak wajib usul, tidak wajib selidik tanya ini duit macam mana daripada sumber tak perlu. Dan itu kira selesai tanggungjawab dia dari segi zahirnya. Tidak akan ditutup lagi, kerajaan tidak akan menuntut lagi daripada dia. Selesai dari segi zahir. Tapi di sisi Allah tak diterima, maknanya tak ada pahala. Dan itu pada hakikatnya tidak melepaskan tanggungjawabnya juga. Sebab pada hakikatnya di sisi Allah tidak sah. Cuma manusia dia tak tahulah kalau kita tak ceritakan. Mungkin kita selesailah dengan cara begitu, tapi tak ada guna. Kalau kita nak menipu manusia boleh, kalau nak menipu Allah, apa guna dia tahu semua. Kesimpulannya ialah kebajikan yang dibuat tidak diterima dan tiada ganjaran pahalanya kerana ia tidak sah. Hakikat walaupun secara zahir tadi, kalau kita bagi kepada pihak kerajaan, pihak majlis dan sebagainya, ianya selesai zahirnya, dia tidak akan menuntut lagi daripada kita. Tapi di sisi Allah tidak sah. Sebagai ibadat tak boleh kita nak buat ibadat dengan duit macam itu, tak sah. Ikutlah nak buat kerja haji ke nak apa, macam-macam lagi yang lain untuk kewajikan kita guna tu, tak boleh kalau daripada sumber yang haram. Jika dalam persoalan sembahyang sebelum ini perkataan qabul telah dipakai dengan makna tidak sah, berhubung dengan persoalan sedekah pula, kedua-dua makna qabul yang telah dibahaskan dengan panjang lebar sebelum ini boleh digunakan. Mana boleh digunakan juga kaedah itu. Walaupun begitu, qabul dengan arti makna tidak sah adalah lebih sesuai digunakan berkenaan dengan sedekah. Dengan makna tidak sah itu lebih sesuai. Ia tidak seharusnya dipahami dengan makna tidak mendapat pahala semata-mata. Di sini, kalau berkenaan dengan kewajikan sedekah pun, kita kena faham dengan makna tidak sah. Asasnya pun tidak ada. Kerana pemahaman seperti itu boleh menimbulkan salah faham bahawa amalan seumpamanya diharuskan. Kalau kita kata suah juga boleh pahala saja tak adanya, macam kita kata harus, secara tidak langsung kita menggalakkan orang buat untuk melepaskan tuntutan syariat, tuntutan agama terhadapnya. Pada zahirnya orang kata dia sudah pergi buat, dia sudah melaksanakan salah satu rukun Islam. Pada zahirnya orang kata dia sudah bayar zakat. Jadi sebenarnya benda ini dia berkait dengan Allah SWT. Jadi bila Nabi SAW kata tidak diterima, yang lebih sesuai dalam masalah ini tidak seperti yang sebelum ini kita kata tidak sah. Bila tidak sah, macam mana nak dapat pahala? Yang dulu kita sudah bicara, kalau
sah, tapi tak dapat pahala boleh berlaku. Boleh berlaku. Tapi kalau tak dapat pahala, kalau tidak sah, dia langsung tak dapat pahala. Apabila dikatakan amalan bersedekah menggunakan harta yang haram adalah tidak sah dan tidak diridhai Allah, itulah maksud tidak diterima, maka bersedekah dengan anggapan akan mendapat pahala merupakan satu dosa yang lain pula. Itu akibatnya. Kalau kita tahu ini duit kita halal, kemudian kita nak guna buat sedekah atau buat apa-apa lah, wadikan, dengan anggapan kita akan dapat pahala pula. Itu dosa yang lain pula. Bersedekah dengan duit yang haram tadi pun salah dah, tak sah, salah. Kalau kita angkat kita dapat pahala, itu lagi berdosa, lagi berdosa. Apa yang hendak ditekankan oleh Nabi SAW melalui sabdanya ini ialah sesuatu kebajikan yang hendak dibuat berkait dengan harta benda. Mestilah terlebih dahulu dipastikan sumbernya, sama ada daripada harta yang halal atau tidak. Kalau tidak halal, akan sia-sia sajalah sumbangan yang diberikan. Ini kena ada kesedaran itulah. Jadi tidak ada penipuan, tak ada makna. Tipu manusia boleh, tapi tipu Allah tak akan lepas. Ini seseorangnya menipu Allah, nak menipu Allah, nak mengelirukan Allah. Seseorang Allah itu boleh dikelirukan. Sampai di sini timbul tanda tanya tentang apakah yang seharusnya dilakukan dengan duit atau harta yang tidak bersih dan haram pada pandangan syarak, seperti duit hasil riba dan seumpamanya. Dia akan timbul. Dan kita tak boleh. Kita nak buat macam mana? Kalau dalam bank tu misalnya, adakah kita nak tinggalkan itu saja? Nak makan tak boleh, duit haram. Duit haram kepada kita sendiri. Nak bagi kepada orang pun, nak bagi sedekah tak boleh. Kalau nak niat pahala, dosa lain pun. Nak bagi saja pun, untuk apa? Untuk kebajikan. Dia tak terima, tak sah. Jadi kita nak buat macam mana? Mari sini timbul persoalan. Jawapannya ialah duit itu boleh diberikan kepada beberapa golongan dengan syarat tidak dianggap ianya merupakan satu sedekah. Itu syarat. Boleh diberikan. Jangan kita ketinggalan, kerugian. Umat kita kerugian. Apabila kita mengatakan duit macam ni, kalau dulu, pendapat dulu biasanya diberikan oleh ulama-ulama kita, dia kata untuk buat kegunaan umum lah, macam tandas, menyiapkan jalan yang digunakan oleh umum, bukan kita sendiri nak guna. Kalau kebetulan kita guna, kita tak kira lah, tapi tujuan asal untuk orang lain, untuk umum, itu saja. Tapi sebenarnya tidak. Ialah ini pendapat masing-masing, pendapat masing-masing. Orang yang nak terima begitu terpulang lah. Tapi kalau saya tak nampak begitu. Dan ramai lah sekarang ulama-ulama juga berpendapat sebenarnya boleh digunakan duit, tapi jangan diniatkan sebagai sedekah. Beri saja. Seperti kita, kepada kita kotor, kepada orang lain tidak kotor. Adalah orang lain tidak kotor, macam sampah. Sampah kita perlu buat. Kalau bersama kita dia jadi busuk, mengganggu ketenteraman kita, dan kita tidak akan selesa dengannya lama-lama. Jadi kita buatlah macam kita buat sampah. Jangan niat sedekah. Kalau niat sedekah salah. Sebagai buat sampah. Malah sesetengah ulama menganggap pemberian harta haram yang diniatkan sebagai sedekah merupakan satu dosa besar dan satu bentuk kekufuran. Sampai begitu saja. Tak boleh main-main lah. Buat kebajikan dengan harta yang haram ni tak boleh. Kalau dengan niat macam tu, jadi dosa besar. Bahkan setengah ulama kata jadi kafir.
jadi kafir. Ibnu Qayyim mengatakan kalau diniat macam itu jadi kafir. Sebahagian yang lain pula mengatakan perbuatan itu sia-sia sahaja, dengan arti dia tidak mendatangkan pahala kepada pelaku. Jadi sia-sia. Di dalam kitab Al-Hidayah, kitab fiqh mazhab Hanafi, ada disebutkan satu pendapat yang mengatakan jika seseorang itu ada mengumpul harta yang haram, maka jalan keluarnya adalah memberikannya sebagai sedekah. Dia kata dihujahkan di dalamnya bahawa adakah kerana semata-mata ia dari sumber yang haram, maka ia perlu dibakar atau dibuang begitu sahaja. Memberikannya kepada mereka yang boleh menerimanya atau membuat sesuatu kebajikan untuk faedah umum adalah penyelesaian yang tepat, sebagai menjunjung perintah Allah dan melarang membazir atau mensia-siakan harta. Pahala akan diperolehi bukan kerana sedekah, tetapi kerana mentaati perintah Allah supaya tidak mensia-siakan harta tadi. Pendapat yang lain menyebutkan pemberian harta itu hanya perlu dianggap sebagai melepaskan tanggungjawab dan tidak boleh mengharapkan pahala daripadanya. Ia boleh diibaratkan seperti membuang sampah sekarang yang tidak berguna lagi, malah sudah pun membusuk. Perbuatan membuang sampah itu adalah sesuatu yang tidak elok, tetapi adalah sesuatu yang elok, tetapi untuk menyangkanya sebagai suatu kelebihan adalah tidak tepat. Tidak tepat. Ia merupakan suatu kemestian untuk kemaslahatan diri. Begitulah kedudukan sebenar harta yang haram itu. Jadi inilah alasannya. Ada beberapa pendapat. Ada yang kata boleh niat sedekah tu, tapi sedekah pun tidak mengharapkan pahala. Kepada orang yang layak menerima sedekah, dia boleh terima, dia boleh ambil dan gunakan. Tapi saya rasalah susah kau kena terima, kan? Dia tak mau makan duit, maknanya haram tak kepada dia, nak bagi kepada kita. Mentang-mentang kita miskin, kita fakir, kita susah. Saya rasa susah juga orang lelaki. Jadi pemberian ini dengan arti yang dalam fiqh Hanafi, maksudnya ialah kalau kita beri kepada seseorang tanpa sebut apa-apa, ini sedekah, ini bukan nak melepaskan tanggungjawab kita, zakat apa, bukan. Kita bagi saja dengan duit. Itu namanya bentuk zahirnya sedekah, tetapi tidak diniatkan sedekah dengan arti nak dapat pahala daripada kita. Cuma ada faedah juga kepada dia. Kepada kita tak boleh, haram. Kepada dia tak apa. Nanti kita bicara lagi di sini. Macam kita niat, macam buang sampah. Buang sampah. Tapi kalau sekali kita tengok, kan nampak macam hina lah. Yalah kita tak makan, tak boleh makan sampah. Tapi kucing makan, anjing makan, ulat makan. Jadi kita bagi kepada manusia macam seseorang yang kita anggap dia macam ulat, macam anjing. Tidakkah satu bentuk penghinaan? Tetapi benda ni kita perlu sedar. Semua pihak perlu sedar kalau nak mengamalkannya. Tak apa, kita tengok dulu. Imam Ad-Daraqutni ada menyebutkan di dalam kitabnya bahawa pernah Imam Abu Hanifah ditanya berhubung dengan permasalahan ini. Beliau memberi keputusannya dengan berdalilkan hadis Asim bin Kulayb yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, mengisahkan tentang seekor kambing yang dijadikan sedekah. Hadis itu menceritakan pernah seorang perempuan menjemput Nabi SAW untuk makan. Apabila makanan dihidangkan, Nabi SAW menyatakan kegusaran hatinya terhadap makanan tersebut. Setelah diselidiki, rupa-rupanya kambing yang dihidangkan adalah milik jiran perempuan tersebut. Perempuan tadi mengambil kambing itu hanya dengan meminta kebenaran istrinya. Sedangkan kambing itu milik sang suami. Nabi SAW melarang kambing tersebut dimakan.
tetapi memerintahkan agar kambing itu diberikan kepada tawanan perang. Dapat dipahami melalui perintah Nabi tadi bahawa kambing tersebut sebenarnya harus untuk dimakan oleh orang-orang tersebut, walaupun tidak elok kepada yang lain. Kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, kambing tersebut tidak elok dimakan kerana sikap tawarruk, yakni menjaga diri dari perkara syubhat dan kurang bersih mereka. Kalau dibuang pula, ia termasuk dalam idha'atul mal, yakni mensia-siakan harta yang dilarang oleh Nabi SAW. Akhirnya makanan itu diberikan kepada hamba-hamba, tawanan perang, dan orang-orang lain seumpama mereka. Hadis ini jelas menjelaskan satu hakikat bahawa harta yang haram itu bukan semestinya haram lidati. Ini kaidah yang kita dapat. Haram yang mungkin haram lighairi, kedudukannya sama dengan duit zakat yang tidak dikeluarkan seseorang bila telah cukup nisabnya dan cukup syaratnya, haulnya, apa semua. Harta yang menjadi zakat adalah haram kepada pemiliknya, tetapi pengharamannya bukanlah kerana zat harta itu sendiri. Ia menjadi haram kepada tuannya kerana pada hakikatnya ia sudah menjadi hak orang lain. Sama juga halnya dengan aurat perempuan. Aurat perempuan tidak boleh dilihat kecuali oleh suaminya, bukan kerana ia seorang perempuan, tetapi kerana ia bukan isteri Anda. Itu sebab inilah yang dimaksudkan dengan haram lighairi. Begitulah. Jadi di sini kita perlu faham, apabila kita nak buat, perlu sangat faham ini yang jadi keliru, yang jadi kata tak boleh, yang ini kata boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak pun tak kena juga. Dia ada golongan-golongan tertentu kalau tak boleh pun. Jadi ini dia panggil macam duit zakat. Kita sudah wajib keluarkan zakat, kepada kita haram lah duit itu hasil. Tapi kepada duit itu kan kita nak bagi kepada orang, kepada dia tidak haram, dia boleh guna duit itu. Kalau kita bagi beras kepada dia, dia boleh makan pun beras. Kalau kita bagi lain-lain, dia boleh pun halal. Tidak ada apa pun kepada orang-orang yang memang berhak, yang kita kata termasuk dalam asnaf yang 8 itu, boleh. Tidak haram, halal pun kepada dia. Tetapi kepada Tuhan, harta itu haram. Ini haram yang macam ini, haram dalam keadaan ini tidak haram. Ini orang panggil haram lighairi. Haramnya harta itu bukan kerana dia harta, kerana dia itu duit, tidak. Atau kerana dia padi, beras dan sebagainya, bukan. Tapi kerana dia sudah bukan hak kita, sudah jadi hak orang lain dengan sendiri. Jadi bila kita makan, artinya kita makan hak orang lain. Sebab itu haram. Pada hakikatnya kita rasa duit kita, hasil usaha kita, tapi bahagia sebanyak yang wajib atas kita dikeluarkan sebagai zakat, itu bukan hak kita dah. Bila kita makan, haramnya kerana kita makan duit orang ataupun harta orang. Duit itu sendiri tidak ada apa, bukan kerana duit. Tapi kalau macam kita kata, saya buat contoh di sini, babi, hak dia ke, hak kita ke, siapa tak boleh makan kerana babi itu sendiri. Kita buat macam mana, dalam bentuk lauk, goreng ke, sup ke, apa ke, semua tak boleh. Sebab apa? Kerana babi itu sendiri tak boleh. Tapi kalau duit tadi, dia tidak ada apa-apa. Kalau dari segi kita makan, tak ada kesan apa pun dari segi lahirnya dalam dunia. Tak ada. Cuma ini berdasarkan kepercayaan akidah kita, pegangan kita, bahawa benda ini sudah jadi haram dan sudah jadi hak orang lain, perlu diberikan kepada orang lain.
Jadi itu dikatakan haram li ghairi. Kalau haram li dzati bagi dia. Sama juga dengan perempuan. Perempuan itu kepada kita melihatnya, menyentuhnya dan sebagainya haram. Haram li dzati ke atau haram li ghairi? Jawabnya haram li ghairi. Bukan haram kerana dia itu perempuan. Kerana dia itu bukan isteri kita. Dan bukan mahram kita. Kalau dia isteri kita, kita boleh lihat. Boleh lihat. Segala-galanya boleh. Kalau mahram kita, kita boleh sentuh. Tak ada apa. Jadi menunjukkan haram itu bukan kerana perempuan, dia itu sebagai perempuan. Bukan. Kerana dia bukan mahram kita. Dia orang asing. Bila sudah jadi suami isteri boleh. Ini menunjukkan melihat, menyentuh dan sebagainya perempuan atau sebaliknya lelaki, perempuan terhadap lelaki itu haramnya bukan li dzati, bukan kerana zatnya benda itu sendiri, tidak, tapi kerana benda lain, keadaan lain. Kalau keadaan itu tidak ada berubah, dia jadi tak apa, jadi halal. Jadi halal. Sama juga dengan doktor. Doktor bukan mahram dia, bukan isteri dia, tapi dia boleh sentuh. Kalau perlu perempuan, dia boleh tengok aurat perempuan. Nak bersalin dia boleh tengok. Dia nak cari macam mana dia tak tengok. Orang yang bersalin takkan dia tengok kata. Jadi mana boleh tu. Jadi dia tidak halal. Dia tidak halal bagi kepada dia. Jadi ini semua ni orang panggil haram li ghairi, bukan haram li dzati. Sama juga duit yang tadi hasil daripada harta yang haram, riba, apa-apa lagi lah. Begitulah keadaan. Jadi kalau kita penyelesaiannya, kalau kita ada duit riba, katakanlah, jangan biarkan dalam bank riba. Ini sebenarnya kerugian besar. Kalau pendapat saya ramalan ini pendapat orang lain, jadi kita bukakan di sini, rugi besar. Kita boleh buat yang benda-benda riba banyak. Berapa banyak? Ini pun termasuk dalam haram li ghairi. Haram li ghairi. Kepada orang lain boleh ambil. Bagilah kepada dia. Bukan untuk buat jalan saja, bukan untuk buat tandas saja. Kalau boleh kita siapkan keperluan. Berapa ramai saudara-saudara kita di negara lain yang berjual dengan senapan biasa, musuhnya senjata yang canggih. Belilah senjata untuk dia, bagilah. Dia berkata pengganas pula kan. Tak, sebenarnya itu cara penyelesaian. Itu cara. Bukan kita menghidupkan lagi sistem itu, tapi kita cuba mematikannya dengan cara itulah. Kalau kita terpaksa lah, tak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, tak payah ikut jalan itu, sesat. Jangan cari yang itu. Tapi kalau berlaku, ambil guna untuk tadi. Dan kalau nak bagi kepada pelajar-pelajar, nak siapkan perpustakaan, boleh. Tidak jadi masalah. Jadi duit itu boleh digunakan. Bukan untuk kepentingan kita, tak ada. Tapi untuk kepentingan umum. Berapa ramai buku, berapa banyak buku-buku diperlukan di setengah-setengah negara yang asas pun tak tahu kita enggak. Kita cetak, kami hantar. Ada faedah juga. Duit itu harap kepada kita. Kepada orang lain tidak. Yang jadi haram riba, pada hakikatnya dia menganiayai orang lain, pihak lain, memeras orang lain. Bila kita bagi kepada orang lain, sesat. Tapi bukan bermakna ini nak memberi jalan, buka jalan kepada kita mengamalkan riba. Tidak, bukan begitu. Kalau sudah berlaku, kita tak ada ruang, tak ada tempat yang mengamalkan, tak ada bank lah kita kata, atau pelayanan institusi tanpa riba ada. Kita menggunakan bank ataupun institusi keuangan yang mengamalkan riba. Itulah cara saya. Macam Rasulullah SAW tadi dalam hadis. Ini kira-kiranya dia sebenarnya nak jamu
Rasulullah SAW lah dengan sahabat-sahabat. Jadi dia nak beli sebenarnya tak dapat, tak ada. Jadi dia pun jiran dia tu ada, tapi jiran dia sepatutnya dia kena tanyalah suami dia dulu, suami dia tak ada. Jadi dia pakai bagi Rasulullah SAW bila nak makan dia rasa, dia rasa Allah SWT bagi kepada dia. Dia rasa dia ada sesuatu yang tak kena. Dia tahan sahabat-sahabat mati. Tanya dulu apa cerita. Dan diceritakan, ni kambing ni ambil daripada jiran dia. Dan tidak dapat kebenaran yang sah daripada tuan dia yang sebenar. Walaupun kita kata kira-kira ni besar kemungkinan lah kita kata, kalau sama-sama Islam ni nak jamu, nak khidmat pada Rasulullah SAW, itulah suami dia bagi, kita kata tak boleh macam tu. Dia pasti. Ini sebab tak pasti Nabi SAW sangat jaga benda-benda begini, dia tak bagi. Tapi dia bagi kepada tawanan, dia bagi kepada hamba abdi. Kalau tawanan itu kita kata orang kafir. Kalau hamba abdi ada yang Islam, maknanya mereka boleh makan. Nabi SAW boleh makan pun. Daripada sini lah ulama-ulama yang kata boleh tu bukan setakat boleh buat jalan saja, buat tanda saja, tidak. Makan pun boleh. Yang tak boleh tu orang kata terutamanya tuannya sendiri. Terutamanya tuannya sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, macam ni boleh. Daripada situlah kita. Kalau kita buat, kalau kita tinggal saja dalam bank riba tu, dia menguatkan lagi distribusi. Kalau kita ambil, kita bakar, sia-sia. Rasulullah SAW melarang daripada idha'atil mal, sia-siakan harta benda. Banyak kita boleh buat, ada faedahnya dengan duit. Cuma tak boleh guna untuk diri sendiri. Orang kafir tak mengaturkan Islam dengan cara begitu. Bukan masalah dia niat itu, dia terima sistem itu, dia tak tahu apa pun, bahaya kepada diri dia sendiri pun. Tapi pada hakikatnya kita pandang begitulah. Terjejas kita bukan terjejas oleh Islam saja, orang kafir begitu juga dengan sistem itu. Tapi caranya iaitu kita gunakan itu untuk melemahkan mereka. Itu salah satu cara yang terbaik. Tapi ada orang yang tak mahu macam ni. Tak mahu tak apalah. Ini masalah fake. Perbezaan pendapat tak apa. Sebab asasnya tadi satu hadis itu. Yang kedua, dari segi kita tengok haram itu bagi kepada dua. Haram lidati, haram lidati. Yang macam tadi itu dia masuk dalam haram lidati, bukan haram lidati. Jadi contoh babi kalau haram lidati, zatnya sendiri yang haram, maka dengan apa cara dan bentuk sekalipun anda menggunakannya, ia tetap haram. Haramnya tidak terhak kepada sesiapa pun. Ia haram kepada semua orang tanpa mengira pangkat dan kedudukannya. Ini kalau misalnya babi. Kalau kepada kita orang Islam, kalau orang kafir, tak. Saya masih ingat lagi masa budak-budak di kampung saya, tiba-tiba babi hutan masih. Orang semua kejar, tetaplah dengan macam-macam siap tu. Parah apa semua, mati dah babi. Nak buat macam mana? Dia diberi percuma kepada orang yang bukan Islam. Suka dia. Itulah cara. Boleh. Kepada dia, dia tidak terikat dengan hukum agama. Dia berdosa, dia salah dengan Allah dengan sebab kafir dia itu soal lain. Tapi dia tidak terikat dengan furuk syariat. Kalau kita tak boleh ambil duit lah, tak boleh jual, tak boleh, haram. Bagi saja, tak apa. Bagi saja, tak apa. Dia akan mengenal budi kita. Dia akan mengenal budi kita baik. Ikut dia lah, dia nak macam-macam mana ingat semulai ke tidak semulai, mati dah. Ikut dia. Boleh. Sebab kita orang Islam tidak tak menutup daripada orang kafir benda-benda buruk. Kita nak suruh dia semayang, tak ada waktu. Nak larang dia minum arak,
Dan dia kata boleh, boleh. Cuma yang berkaitan dengan kita itu tak boleh lah. Kita nak jadi pelayan angkat Arab tak boleh. Kita nak jual Arab tak boleh. Nak buat Arab tak boleh lah. Tak boleh. Tapi kalau ada Arab misalnya dalam kapal terbang kau, dalam di mana-mana kau misalnya, ini ada kafir ada. Dibagi juga kepada kita. Kita jangan minum lah. Bagilah kepada orang yang kafir. Bagi kepada orang. Saya pernah naik kapal terbang daripada Bangkok pergi ke luar negara. Dia hidang babi, sandwich dia. Tapi kita semua tahu. Bila tahu, jadi adalah yang makan-makan babi banyak lagi ke dia. Tak apa macam itu. Kita nak buat saja, tak boleh sebab berguna kepada kita tak ada berguna, haram ditati. Tapi kita nak ranking dosa, tak dosa. Dia makan. Sekadar tu lah. Jangan ambil bayaran, jangan nak sekadar. Walaupun yang haram lidati sekalipun kepada kita, kepada dia tidak. Macam Arab, haram lidati. Tapi kepada dia tidak. Cumanya kita jual dalam kedai kita, apa semua itu haram. Kalau kita jual haram. Ataupun jadi pelayan ke angkat haram, tak boleh. Sekadar tu saja. Sekadar tu saja. Yang ada di situ ada pandang lain. Itu saja. Bukan nak pergi cari ketia. Itu lain cerita. Itu dosa, tak boleh. Sekadar tu. Sekadar yang ada di depan. Takkan nak buat nak tahu siapa. Dia beliau tengok. Apa dia? Kepada dia tidak haram. Berlainan dengan benda-benda yang haram dia lain, kerana ia masih boleh dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu, bukan semua orang. Orang tertentu, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau berlaku kes macam tadi, macam Nabi tadi, saya tak boleh makan. Boleh. Boleh lagi, tapi dari sudut rekod. Dia tak tanya suami dia tapi syubhat. Itu cara Nabi nak ajar kita bagaimana yang terbaik, yang idealnya dalam masalah makanan apa semua ni. Jangan mudah. Kalau kita dapat tahu, lebih baik kita tinggalkan kalau yang macam itu. Tapi dari segi hukumnya tidak jelas lagi haram. Syubhat. Yang macam itu syubhat. Terutama kalau suami dia balik, dia kata bagus, ambil. Habis selesai cerita. Habis. Tapi sebaik-baiknya kita jagalah benda-benda macam itu seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kan dia jaga, dia tidak perlu muda-muda sampai dia tahan sahabat jangan makan. Tapi dia bagi, dia tidak kata dah tak boleh makan, dah haram, sia-sia saja. Ada orang yang boleh guna. Yang boleh guna itu siapa? Tawanan itu orang kafir lah. Tengok, dia bagi kepada mereka dimakan. Kalau kita mengandaikan itu termasuk dalam haram lah, berat balik haram lah. Yang sebenarnya kalau macam itu masih di tahap syubhat sebenarnya. Kalau andaikan kita kata haram lah, haram kepada kita, kepada orang kafir tidak haram. Jadi macam tadi kalau dia bagi sandwich, kita bagi juga dia. Tak jadi masalah. Tak berdosa. Kalau macam Nabi SAW pernah buat. Kemudian kita kata dia bagi kepada kawanan. Hamba saya boleh jadi ada sebahagian daripada mereka itu juga kawan oleh orang Islam. Dia masuk Islam. Nabi tak ada kan pula kata, tengok kalau yang Islam jangan bagi. Tak ada. Jadi makna keadaan manusia ini tidak sama darjatnya. Tidak sama darjatnya. Orang-orang yang macam tu boleh diberikan. Boleh. Jadi daripada situlah kita kata duit-duit tadi boleh. Kerana ia masih boleh dimanfaatkan oleh orang tertentu. Hanya Tuhan punya yang diharamkan mengambil manfaat daripadanya. Tuhan punya itu.
Mereka yang berhak tetap boleh menerima. Jadi pada saya lah, kalau pendapat saya akan bagi itulah. Jangan kata sedekah, jangan kata apa, bagi dia ambil lah. Bila orang bagi kepada kita, mestikah kita tanya, ni sedekah berapa? Tak mesti kan. Jadi kita fikir, ni orang ni layak. Susahnya dia nak meniaga modal pun tak ada. Nak mulakan perniagaan dia yang kecil. Susah, dia orang susah. Kan buta sana, buta sini. Lagi. Tapi jangan cerita sebab kalau cerita saya rasa macam tak jilat. Dia sendiri tak mau makan, mana dia tak sokoto. Cerita. Hakikatnya kotor kepada tuan dia. Bukan kotor kepada orang lain. Kotor kepada orang lain tidak. Rasulullah SAW dan keturunannya tak makan pun harta zakat. Jadi harta zakat ni kotor lah. Dan kita kata Rasulullah tak mau. Kotor ni sebab kepada dia, bukan sebab haram kepada dia. Jadi kotor lah. Seperti duit kita. Dah sudah jadi hak zakat. Haram kepada kita, jadi kotor lah kepada kita. Kepada orang yang memang berhak. Apa kotor ni? Begitu. Begitulah keadaan. Kenapa syariat begitu kuat? Misalnya penggunaan duit riba yang diharamkan. Kenapa syariat begitu kuat menghalang penggunaannya? Kenapa? Jawabnya ialah di sebalik pengambilan duit riba itu sebenarnya satu golongan manusia telah dizalimi dan teraniaya oleh satu golongan yang lain. Itu hakikatnya. Maka sepatutnya yang uang tersebut dikembalikan kepada mereka yang sebenarnya teraniaya. Masyarakat umum yang teraniaya. Terutamanya yang layak, yang susah, miskin, yang. Tapi kita tak boleh keluarkan sebagai zakat kepada mereka. Haram. Macam tu. Haram? Tak boleh. Sebagai zakat. Atau sedekah dengan niat nak dapat pahala. Betul? Tak boleh. Salah. Bagi saya. Macam kita buat dalam tong sampah. Kan kita buat sampah, kita tak ada niat apa-apa. Tak ada dia nak pahala apa, tak ada. Tindakan yang paling munasabah boleh dilaksanakan adalah dengan mengembalikan wang tadi kepadanya. Bukan seperti anggapan sesetengah orang yang mengatakan wang tadi langsung tidak boleh diberikan kepada sesiapa pun. Kalau manusia tak boleh. Tak betul gitu. Ya, bagi kita tak betul, dia rasa betul. Tak kisahlah. Masing-masing pendapat kan. Ia hanya boleh digunakan untuk membuat kebajikan dalam bentuk kemudahan umum seperti membuat jalan, tandas awan dan sebagainya, dan tidak layak digunakan untuk faedah mana-mana individu. Pendapat sebegini kurang wajar diketermakan. Dalam keadaan sekarang ini kurang wajar. Kalau nak ikut fiqh lah, ini fiqh, keluasan fiqh. Kalau kita rasa masa tak sedap pun tak payah. Tak usah guna. Buat yang kita rasa senang yang mana. Kita rasa selesa yang mana. Kita nak buat tandas awal, kita buat. Tapi sebanyak mana nak tandas. Kebudayaan kerajaan buat pun tak ambil-ambil. Tapi untuk dapat manfaat untuk agama, untuk bina masjid pun tak boleh. Itu perlu bersih. Ini lain. Ini tak boleh untuk cuma kepada orang tertentu. Untuk keperluan kegunaan tertentu saja yang boleh. Lebih berarti jikalau wang itu dapat membantu orang-orang fakir dan miskin yang pada hakikatnya telah teraniaya dan dizalimi secara tidak sedar oleh adanya sistem-sistem riba dan lain-lain dalam masyarakat. Mereka itu mansur. Jadi kita bagi kepada tuan. Orang yang berhak, dia yang berhak. Bukan bagi kepada yang kaya. Kepada yang kaya tak boleh, tak kena. Tempat dia, walaupun tidak kita, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk keluarga kita yang sebenarnya. Dia pun boleh tekek. Pergi melancong mana-mana. Itu tak boleh.
dan memang dia lari. Kena berhati-hatilah dalam menggunakan cara ni. Kena berhati-hati. Tak boleh kepada yang senang, tak boleh. Ni yang boleh ni atas dasar orang-orang yang teraniaya mangsa kepada sistem yang tidak baik yang ada. Jadi kita kembalikan kepada dia. Apalagi ingat pengharaman itu adalah untuk mengelakkan adanya golongan yang terus tertindas dan menjadi miskin. Seterusnya mewujudkan jurang ketidakseimbangan dalam masyarakat dan melahirkan golongan yang terlalu miskin dan terlalu kaya. Karena sistem tidak. Jadi kita kembali kepada orang-orang yang teraniaya. Itu saja. Seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah SAW terhadap tawanan perang, hamba sahaya yang ada itu. Sekarang dengan memberikan uang berkenaan kepada golongan miskin, secara tidak langsung berarti mengembalikan hak-hak mereka yang telah dirabut dan dirampas tanpa disedari. Tanpa disedari. Tiada salahnya perbuatan ini, mana begitulah yang sepatutnya dilakukan. Kepada saya lah, dan guru-guru saya dulu pun macam itu. Kalau tengok dalam syarat Tirmizi Ma'arifus Sunan misalnya, Syekh Banuri, dia pun sebut begitu. Mufti Wali Hasan Khan, dia pun sebut begitu. Dan ramai ada orang lain. Di sini saya sebutkan. Samalah kedudukannya dengan orang yang menerima zakat. Kepada orang yang wajib mengeluarkannya, wang zakat tersebut adalah kotor dan haram dimiliki dan diambil manfaat daripadanya. Tetapi kepada orang yang menerimanya, ia bukan haram dan kotor. Kalau kita anggap kotor, maknanya kita bagi kepada orang miskin kotor. Itu satu penghinaan. Begitu kan? Dia tidak pasal apa-apa pun. Sebab tidak dianggap kotor. Bersih kepada dia. Kotor itu kepada orang yang berkenaan. Kepada mereka harta tersebut adalah bersih dan halal kerana ia termasuk dalam bab haram lighairi. Masuk dalam bab haram lighairi. Beginilah sepatutnya konsep haram lighairi itu dipahami oleh semua. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam fatwa muasirahnya menukilkan pendapat yang serupa. Mengatakan ramailah kalau tokoh-tokoh fiqh baru dia berpendapat. Jadi tidak salah. Beliau juga berpegang dengan dalil Nabi SAW memberikan kambing kepada tawanan perang yang tentunya akan dimakan oleh mereka. Walaupun baginda sendiri enggan memakannya. Ini tentunya bukan suatu bentuk kebajikan untuk kemudahan umum. Bukan kita kata macam buat tandas, buat jalan. Bukan ini. Hamba-hamba berkenaan memang berhak memanfaatkannya. Jika tidak demikian, tentulah Nabi SAW tidak akan memberikannya kepada mereka. Sebab adanya Islam. Bukan masalah tidak Islam saja. Kalau tidak Islam itu, iyalah Nabi tidak boleh. Tapi kan Islam ni ada. Berapa ramai tawanan-tawanan itu? Tak kira lah dia niat macam mana nak menyelamatkan diri dia. Mungkin orang mudah memerdekakan dia bila dia Islam, tak kira dia. Surah kepada Allah SWT. Tapi berapa ramai dalam sejarah Islam ini bila ditawan jadi hamba, dia masuk Islam dan dimerdekakan. Mudah-mudah saja. Berapa ramai? Walaupun dalam hadis kita tak jelas semua kawanan itu, hamba saya itu adalah kafir. Tak jelas. Bila tak jelas kita pakai umum kataan yang biasanya. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Nabi bagi itu kepada semua. Jadi kita pakai kaedah umum. Tersebut juga di dalam fatwa yang sama bahawa ada seseorang telah mengajukan satu soalan kepada beliau, Syekh Yusuf Qaradawi, tentang faedah bank, sama ada ia boleh atau tidak boleh diambil. Beliau menjawab bahawa faedah bank itu tidak halal kepada tuannya dan ia tidak harus diambil untuk memenuhi keperluan pribadinya. Zakat juga tidak boleh dikeluarkan daripada duit tersebut. Semuanya adalah haram
dan wang tersebut bukan menjadi miliknya dan bukan juga milik bank tersebut. Beliau menyambung lagi bahawa sesuatu yang haram itu tidak boleh dimiliki. Karena itu wajib diberikannya kepada orang lain mengikut pendapat sesetengah ulama. Itu kata dia. Sesetengah ulama yang terlalu lurus pula mengatakan tidak harus mengambil harta itu walaupun dengan tujuan membagikannya kepada orang lain. Harta tersebut hendaklah ditinggalkan dan dibuang saja ke laut. Ada juga yang pendapat itu. Tapi Dr. Yusuf Qaradawi tidak berpendapat. Saya lah secara pribadi saya kagum dengan Dr. Yusuf Qaradawi. Walaupun banyak perkara tak sama. Saya tak setuju dengan ini banyak perkara. Terutamanya dalam masalah Syiah. Saya tak ikuti dulu dia kendor sangat. Muda Syiah, Islam. Sekarang ini dia sudah disadar. Tapi nampaklah kalau kita tunggu dia rosak. Setakat mana ada rosak umat Islam. Saya tak tunggu dia, tak ikut dia. Tapi bagi pendapat saya, kalau nak ada mustahil dalam dunia Islam sekarang ini, dalam fiqh, ini salah seorang. Ini pendapat pribadi saya lah. Orang nak terima, masalah sini tak apa lah. Tapi dia memang seorang yang hebat dari segi fiqh. Banyak masalah saya tak ikut guru-guru saya di Pakistan. Itu tidak saya kata. Ketinggalan. Tapi ulama-ulama Muslim juga ke depan dalam bab dalam fiqh semasa memang. Tapi dalam bidang hadis itu cerita lain kan? Dalam masalah fiqh mereka terbuka, boleh terima dengan tenang hati. Tidak ada syak wasangka, tidak ada pandangan zero terhadap satu sama lain. Itu perkembangan yang sangat baik. Bagi saya, dia salah seorang contoh. Dan saya sekali sebut dia. Orang lain saya tak itu saja. Bukan tak ada kelebihan, masing-masing ada kelebihan. Masing-masing ada kelebihan, tapi dia memang bolehlah terujuk kalau dalam perkara-perkara semasa fiqh, dalam perkara fiqh. Dalam masalah hadis ke apapun dia cermat. Bagi saya inilah salah seorang. Kalau nak kata mustahil sama sekali ini yang layak, dia pandai tengok keadaan, sesuaikan Islam ni dengan zaman apa semua. Itu sangat bagus. Janganlah lupa macam ulama. Bersedekah dengan harta yang haram itu juga tidak boleh dilakukan. Namun ini agak bercanda dengan kaidah syar'iyyah berkenaan idha'atul mal. Idha'atul mal tak boleh. Jadi kalau kita buat saja bercanda. Allah SWT mengharapkan idha'atul mal. Jadi itu mal, itu harta pun ada tak boleh untuk kita, untuk orang lain seperti kata tadi lah. Lebih-lebih lagi kalau dilakukan demikian, tidak ada sesiapa pun yang boleh mengambil manfaat daripada. Padahal terdapat banyak sekali pihak yang boleh memanfaatkannya. Oleh kerana uang tersebut bukan lagi menjadi milik penabung, wajar sekali kalau ia mengambilnya untuk diberikan kepada fakir miskin atau kepada pejuang-pejuang Islam yang memang memerlukan senjata-senjata untuk menghadapi musuh. Ini sangat sekarang ini umat Islam di mana-mana dalam keadaan susah. Kita dulu banyak ketinggalan sebab saya tak suka lah cara macam itu. Cara tertutup sempit. Kalau kurban hanya setakat kita saja, sekitar kampung kita, kawasan kita saja. Banyak sangat lembu. Kita kenyang dah. Dan naik taruh tinggi. Banyak sangat makan daging. Berapa ramai saudara-saudara kita dalam dunia. Alangkah baiknya kalau kita pergi buat di sana. Tak dapat. Kurban juga. Kurban untuk umat Islam, bukan untuk orang setempat. Sekarang ini banyak kemudahan. Ada dengan peti sejuknya, ada dengan bilik gedung sejuknya. Untuk sejuk simpan, boleh simpan sepanjang tahun. Kita boleh hantar mana-mana umat Islam. Barulah dia jelas.
persaudaraan, kasih sayang, Islam, persaudaraan Islam itu macam mana? Berapa ramai yang kemuduran? Sekurang-kurangnya yang Islam, yang lain nampak, oh terbela orang Islam, bagus orang Islam di mana-mana. Kita angkat, kita packing lah. Kita buat dalam tin ke, sardin ke, dan sebagainya buat. Hantar seluruh dunia. Itu sepatutnya. Dan benda boleh simpan. Boleh simpan. Dalam hadis ada sebut, kuntu nahaitukum an luhumil adhari. An luhumil adhari. Ala faddakhil. Dulu aku larang kamu menyimpan apa di daging kurban. Sekarang ini tak apa. Kamu simpan. Zaman dia yang tak ada peti sejuk, tak ada kemudahan semua, dia suruh simpan. Boleh. Untuk apa simpan? Boleh makan lama lah. Tapi kita buat makan untuk kita sendiri. Sebab itu saya sapa kalau buat di kebun je. Tapi jangan kebun je saja. Amal nanti di Ethiopia, di mana-mana yang susah-susah Islam. Kemunduran. Tak dapat makan daging setahun, tak makan daging sekali pun. Cuba bayar, kita fikir. Kesian. Cuba kita buat macam tu. Nampak hebat Islam. Kokoh persaudaraan dia. Luas. Ini kalau di Mekah banyak orang pun banyak. Itu kita susah. Tapi sekarang ini kerajaan Arab Saudi itu tak buat begitu bagus lah. Dia pakai cara macam saya lama 20 tahun dulu lagi kata. Sepatutnya kena buat gini. Sepatutnya kena buat gini. Ada seorang yang tanya, dia pegawai tinggal di Kedah. Dia kata boleh. Boleh. Buat. Simpan lah. Lepas tu kita bagi sikit-sikit kepada masyarakat. Mereka yang susah dapat mengasal daging sepanjang masa. Apa salah? Padahal kalau kita buat benda-benda begini, tempat orang Islam tertindas, bagi senjata, fikirlah ikut cara macam mana. Apa salahnya? Kalau orang kata salah tu, dia tidak ada kasih sayang persaudaraan Islam. Dia tidak ada perasaan itu. Cuma pandai-pandai. Pandai. Sebab dari segi zahir tak boleh dinyatakan kan. Kita sedar itu, tahulah. Tapi sudahlah kita. Kalau adik-adik kita ditindas, dianiaya, dibunuh di mana-mana, kita tak fikir. Apa patutnya kita fikir untuk dia? Inilah guna duit ini. Guna duit ini. Duit ini untuk menghancurkan dia. Kalau guna begitu kan, fikir begitu. Barulah nampak Islam di luar persaudaraan, bukan setempat sifatnya. Barulah nampak. Awal pergi ke Mekah, pergi bertemu di Mekah. Sepatutnya kita tanya apa masalah kamu di sana. Nak boleh pergi buka main susah. Lepas tu rancang nak buatlah sesuatu. Apa yang boleh kita bantu dia. Kalau ada fikir macam tu, insya-Allah Islam akan naik. Jangan beku sangat. Jangan tertutup. Benda-benda begini merugikan kita sendiri. Oleh kerana orang tersebut bukan lagi boleh juga dilaksanakan dengannya projek-projek kebajikan masyarakat untuk kemudahan umum dan lain-lain faedah untuk umat Islam dan bukan Islam pun boleh guna. Kita buat guna duit ini. Tak perlu keluar duit yang bersih-bersihkan. Iaitu kita buat ibadah, buat haji, buat masjid, buat yang macam-macam ini kita buat. Dan dia berasa juga bagus orang Islam ni kalau dia mau buat dia kata buat kebajikan untuk masyarakat ini, kita pun nak kata ada faedah. Kerana harta haram itu sudah menjadi milik maslahat umum dan dia perlu diberikan kepada tempat-tempat kebajikan umat Islam khususnya. Sebagaimana faedah bank itu tidak harus digunakan oleh tuannya. Ia juga tidak harus ditinggalkan di dalam bank yang mengamalkan muamalat riba. Kerana dengan meninggalkannya di dalam bank seperti itu akan menguatkan lagi institusi riba dalam masyarakat Islam. Begitulah sepatutnya setiap benda yang hukumnya haram diraih ditangani. Sepatutnya itu. Sama benda ni sebenarnya ya ketinggalanlah kita kerana dari segi ni Dr. Yusuf Qaradawi sangat bagus. Dia tulis buku fiqh zakat, dia kan 2 jilid. Bagus. Itu benda baru dah yang dia buat. Istimewa. Benda-benda macam ni cuba buat.
kita sebenarnya, saya kata lama tadi juga benda-benda ni. Kalau dah dibuat, orang akan nampak kelebihan Islam. Tapi kita pun dulu tak sungguh sangat majlis-majlis agama, institusi keuangan Islam tak sungguh sangat dari segi zakat ni. Zakat fitrah saja yang bak bosen sangat. Bukan boleh buat apa pun kalau zakat fitrah. Tapi zakat fitrah tu banyak. Kalau zakat harta ni kalau berjalan dengan betul, cuba fikir macam mana. Kita tengok kesan sekarang ni yang orang sudah amalkan itu jadi macam mana. Tapi masih lagi kita tengok balik lagi asnaf yang atas itu tidak cukup sebenarnya disempurnakan hak-hak mereka. Yang ada makin miskin tak selesai. Itu saja. Ibnu Sabil dulu di mana? Ibnu Sabil adalah bagi kepada mu'allaf. Itu pun ia juga, itu bahagian juga, asnaf juga. Di mana Ibnu Sabil? Kita tak fikir. Saya sudah sebut dulu. Kalau nak dibuat benda macam Ibnu Sabil di setiap negeri, buat satu rumah tumpangan, itulah Ibnu Sabil. Tak kata boleh buat, rumah tumpangan satu. Tak payah orang Islam yang susah-susah pergi sewa hotel ke, pergi duduk pada mana susah, tak payah. Tak apa, percuma. Kan selesai masalah. Banyak masalah selesai. Ini benar ni saya tengok di luar-luar negara dia buat macam tu. Kita lagi tak buat. Padahal dia ambil daripada duit zakat itu satu bahagian untuk Ibnu Sabil, untuk orang-orang yang dalam perjalanan, pengembara apa semua. Kita pergi mana-mana dunia Islam, kalau ada macam tu senang. Boleh duduk sampai 3 hari, percuma. Jadi cuba kalau buat satu bangunan. Kalau satu bandar kita kata, misalnya di sini, ada semua pun cukup dah. Sekurang-kurangnya yang dulu. Jadi tak ada lah kita bergantung dengan orang lain. Yang mana susah nak duduk tu boleh tak ada pilihan. Kalau nak duduk di tempat lain, tapi sekurang-kurangnya ada benda ni. Di satu pun tak ada. Di mana bahagian Ibnu Sabil? Siapa fikir? Nak buat macam mana sepatutnya? Sepatutnya begitu. Kalau buat itu banyak manfaat kepada masyarakat. Kalau di Kuala Terengganu satu ke dulu, kalau di Kelantan Kota Baru satu dulu, buat macam itu. Dulu sekarang yang banyak. Orang sudah sedar dari segi tanggungjawab agama, dari segi memberi zakat dengan adanya pendapat-pendapat istihad yang baru. Misalnya gaji, dulu ada zakat juga, macam ni, hasil ni ada juga. Tidak sekadar beras, padi itu saja. Ini semuanya hasil ijtihad ulama-ulama kemudian. Yang dulu tak ada. Sebab tu jadi melimpah ruah duit zakat banyak. Dan kalau dibikin dirancang dengan baik, benda ni banyak sangat manfaat, faedahnya kepada umat Islam. Tapi sebahagian besar daripadanya memang sudah berjalan. Kita tahu fakir miskin, mu'allaf ada berjalan, sudah tu. Kemudian Ibnu Sabil, fisabilillah ada juga. Tapi fisabilillah itu tidak meluas. Saya fikir lebih jauh, lebih terancang, bersifat antarabangsa, perlu menolong sama Islam. Fisabilillah. Yang adanya baru ada setakat bagi duit itu untuk bantuan pelajar-pelajar itu. Itu pun dia juga. Tapi saya tak nampak dari Ibnu Sabil ni apa dia. Patut sama-sama kita fikirlah menjayakan benda ni untuk faedah umat Islam. Barulah orang terasa, oh ini kesan zakat. Barulah orang nampak. Orang bukan Islam pun dia rasa, bagus orang Islam. Tolong-tolong sama dia, agama dia baca. Baru nampak. Kalau tidak tak nampak. Kemudian nampaknya perbincangan tentang hadis ini, wala sadaqatun min ghulul, tidak diterima juga sedekah daripada duit ataupun harta ataupun sumber pendapatan yang haram. Nampaknya habis setakat itu. Kita pun setakat itulah malam ini. Saya rasa kita bincang masa baru ni kan. Saya pun tak puas hati juga kan. Sebab kena berhenti awal. Malam ni insyaAllah boleh. Tapi soalan yang ada di puteri kamu banyak betul. Yang ada tu. Kalau tak ini saja pun tak habis. Tapi saya bohong.
banyak orang. Jadi kita untuk soalan ni pula ambil apa ni risalah yang kita baca ni setakat pula. Soalan ni kita sambung seterusnya pada minggu berikutlah. Ini salah satu soalan. Kalau nak tambah lagi pun boleh. Semuanya jam ni boleh jawab semua tu malam ni tu tak jamin lah. Orang yang jaga kawasan daripada dimasuki babi, contohnya telefon ke apa ke, hukum orang yang mengambil upah menjaga kawasan dari dicerobohi oleh babi ni, dicerobohi, kita nak halang dia, itu bagus. Tak salah. dia mengambil upah boleh tak? Boleh untuk jaga. Bukan untuk jaga untuk kebaikan dia tu kan, lain kan. Kita ambil upah dengan tuan apa ni, ladang babi, itu tak boleh. Jaga tu tak boleh. Maksud jaga ni macam mana? Maksud jaga masuk dalam kawasan orang Islam tu. Dia jaga di padang golf. Babi masuk padang golf tu. Jadi dia upah untuk menjaga supaya babi tu dia halal lah. Itu tak boleh. Tak apa tu boleh macam tu. Yang tak bolehnya kalau jaga ladang babi tu ternak apa gitu kan. Itu tak boleh lah. Ya. Itu halal, tapi dia bayar tu bukan lebar. Bayar bukan dia. Tak boleh, itu kepentingan dia. Tak boleh kan? Tak boleh, itu tak boleh. Kepentingan peribadi, tak boleh. Ini ada beberapa soalan yang dulu lah. Dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dunia ini terkutuk dan terkutuk pula segala isi di dalamnya kecuali zikrullah dan segala yang menyertainya dan orang yang mengajar serta belajar. Ada dua televisi dan mengajar. Soalan apa status hadis ini? Itu soalan Hasan. Kalau tanya status Hasan, itu boleh pakai. Tidak apa ni maudhu apa tidak. Soalan yang kedua, bagaimana metod atau manhaj Ibnu Hibban dalam membuat penilaian terhadap perawi-perawi? Dan sejauh mana penerimaan ulama terhadap jarh dan ta'dil Ibnu Hibban serta pentasihan beliau terhadap hadis, utama dalam sahihnya, kerana beliau dikenali sebagai seorang yang agak tasahul seperti Imam Hakim. Adakah gurunya Ibnu Khuzaimah juga demikian? Soalan yang keduanya. Jadi perlu kita ingat Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dia ada kitab namanya Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah. Kitab-kitab ini mengikut ulama-ulama hadis dia letak pada tabaqah, yakni tahap ketiga, bukan tahap pertama. Tahap pertama ni Bukhari, Muslim, apa semua di maktab. Yang kedua macam sunnah-sunnah ni, yang utama ini yang ketiga. Yang ketiga ni dia ada bercampur-campur lah, macam-macam hakikat sebenar, walaupun nama dia tu Sahih Ibnu Hibban. Itu dari satu sudut. Dari sudut yang lain, ulama-ulama ni dia bagi hadis-hadis ni, Sahih ni kepada beberapa bahagian. Sahih kerana muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim mengemukakannya, ada dalam Muwatta, itu sahih lah. Yang kedua, sahih kerana bukan ada dalam kitab-kitab yang tinggi, tapi sanad dia itu sanad yang sahih. Jadi dikatakan hadis sahih juga, walaupun dalam kitab hadis biasa. Dua. Yang ketiga, ulama sepintas lalu pada dasarnya dia kata sahih apabila didapati di dalam kitab-kitab yang pengarangnya beriltizam untuk mengemukakan dalam kitabnya hadis-hadis sahih di sisinya. Ini termasuk Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Dia beriltizam untuk memasukkan hadis-hadis sahih di dalam kitab. Jadi ulama secara sepintas lalu kalau tanya, dia kata sahih sebab ada dalam kitab dia sahih. Tapi yang macam ni kita kena periksa dulu sebenarnya. Dari segi sanad dia mungkin sahih di sisi dia,
Di sisi orang lain tidak sahih orang fizikal. Jadi kita tak boleh bergantung dengan dia saja. Kitab daripada Tabaqah yang ketiga ni begitu keadaannya. Kita kena layan dia begitu. Tapi kalau sepintas lalu, kata sahih lah. Sebab pengarang dia berintizam untuk mengemukakan hadis sahih sahaja di dalamnya. Tapi sahihnya itu belum tentu lagi setara dengan sahih Bukhari apa semua tu sahih tu dia banyak peringkat pula. Sahih yang padan dengan dia lah, dengan kitab dia tidak sama. Tapi sahih juga. Nak lebih lagi, kalau kita kena teliti apa yang ada dalam kitab ni, tak boleh kita telan bulat-bulat lah. Itu sikap yang paling cermat, yang paling cermat terhadap kitab-kitab. Dari segi kedudukannya, Ibn Hibban dengan Ibn Khuzaimah, mengikut ulama-ulama hadis, mereka lebih mengutamakan Sahih Ibn Khuzaimah, lebih di atas daripada Ibn Hibban. Ibn Hibban ini, walaupun dia terkenal sebagai mutasahil, mana orang yang mudah meluluskan sesuatu hadis, mudah mengatakan perawi ini orang yang baik, orang yang boleh dipercayai, walaupun mudah, sikit-sikit dia kata fiqah, mudah. Tapi kalau kita tengok dalam kitab dia itu tidak begitu semua tempat. Cuma dalam penilaian perawi yang begitu. Kadang-kadang dalam kitab dia tu dia lebih ketat lagi daripada orang lain. Yang orang lain tidak kata dhaif, dia kata dhaif. Jadi dengan sebab itu kita kena betul-betul ikut dengan baiklah kitab dia. Kita tak boleh, sebab itu ulama-ulama besar, kalau kita kitab macam ni, dia kena ahli dia guna. Orang ramai tak payah guna, takut keliru, takut terkeliru. Tapi kalau ahli dia boleh, dia akan dapat murafa'ah banyak daripada kitab-kitab seperti ini. Itulah secara ringkas. Kemudian satu hadis lagi, belajar agama lebih baik dari 100 salat sunat. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Ini saya tidak pasti ya. Yang saya tengoknya tak ada hadis ini. Allahu a'lam. Kalau ada boleh tunjuk pada saya, tak apa, kita tengok. Tapi hadis-hadis yang seumpama ini biasa, dia tidak sahih. Begitulah saya berikan sebagai panduan asas, tidak sahih. Tapi yang saya tengok dalam Ibnu Majah tak ada macam ini. Kalau ada orang yang berkenaan ini, dia tunjukkanlah kepada saya. Kita tengok. Itulah secara ringkas. Ini apa kaitan dengan yang malam ini? Kita utamakanlah kalau ia berkaitan. Bagaimana kalau kita beri harta kepada haram, kepada orang yang tidak layak menerima, hanya dengan niat untuk melepaskan sahaja, apa hukumnya? Rugi. Saya kata rugi. Sepatutnya kita bagi kepada orang yang layak. Dan kalau kita bagi juga tidak layak menerimanya, bagi kita tak ada apa tu, kita bukan boleh apa ni tak bagi, tak ada apa bagi kita macam tadi lah. Tapi kepada dia kita tak kena tempat, tak kena tempat. Tidak kata jadi mangsa riba dalam masyarakat ni. Kalau dia senang, mangsa riba tu yang susah. Jadi kita kembali kepada tuan dia, pada orang yang merokok sebenarnya. Jadi ini tak kena sekurang-kurangnya sia-sia lah, macam sia-sia. Yang sebenarnya dia tidak layak. Kalau dia tahu, dia tak patut ambil. Dia tak patut ambil. Dia tak boleh ambil lah kira-kira. Yang kedua, jika ada orang beri duit dan dia kata ambillah duit ini sebagai sedekah, apakah kita boleh mengambilnya jika kita bukan orang yang layak menerima sedekah? Jika kita pernah mengambilnya, apakah yang kita perlu lakukan? Jadi sedekah ini dia tidak semestinya orang yang
miskin, walaupun pada asalnya memang begitu. Bukan tak jadi sedekah, tak boleh pahala sedekah kalau kita bagi kepada orang yang bukan ahli dia pun. Bukan, boleh juga pahala sedekah tu atas niat kita. Kalau duit kita tu memang duit kita yang halal, memang dapat pahala lah, insya-Allah. Walaupun bukan kepada orang yang sebenarnya, yang layak. Dalam hadis kan ada sebut, satu orang tu satu malam dia bagi sedekah kepada pelacur. Dia bagi sedekah kepada pelacur. Jadi orang-orang pun cakap-cakap nak bagi besok ada pula bagi kepada orang macam ni. Kemudian dia bagi pula. Dia bagi dia tak tahu. Dia bagi kepada orang yang senang. Yang macam ni lah. Orang yang kaya. Orang pun cakap-cakap pula. Apa guna bagi kepada orang yang kaya? Macam pula keadaan orang ni. Jadi di sebalik yang dia buat itu ada kebaikan. Nabi SAW puji juga, sebut baik juga. Dia macam tidak kata sia-sia. Kalau yang kaya yang senang tu, kalau dia kedekut, dia tak pernah bagi duit, kena orang bagi macam tu, dia rasa macam apa? Boleh jadi akan terbuka fikiran dia dengan niat kita yang baik itu, akan terbuka fikiran dia untuk nak buat kebajikan, nak bagi sedekah. Sebelum pada dia tidak. Sama juga dengan orang yang di pelacur tu, dia akan fikir. Jadi buat kebaikan yang bukan layak pun sebenarnya dia ada kesan yang baik. Tapi kalau kita letakkan pada tempat yang selayaknya, itu lebih lah baiknya, lebih beruntung lagi kita. Tapi bukan kata tak sah sedekah, tidak jadi sedekah, tak dapat pahala sedekah, tak. Kita dapat pahala sedekah juga. Sama juga hadiah, sama juga kita bagi saja. Dia atas niat. Kalau tak niat, dia termasuk dalam bahagian hibah, sedekah ke atau macam-macam lagi yang lain, hadiah. Dia termasuk di bawah hibah. Itu tajuk besar, hibah. Hibah ni bagilah. Ada orang bagi saja, dia tak ada niat apa. Boleh juga. Tapi pahala sedekah dia tak dapat, sebab dia tak ada niat sedekah. Tapi kalau dia niat sedekah, maknanya dia fikir lebih mengutamakan akhirat dia, faedah akhirat dia. Itu makna sedekah. Lebih mengutamakan itu. Dari segi kesan dunia tak ada juga. Orang itu jadi baik, hormat kepada dia, dan orang itu terbudi dengan dia, sayang kepada dia. Kalau dia jahat pun jadi dia berubah. Tapi yang utama dipikirkan oleh pemberi itu dia nak kebaikan akhirat. Jadi sedekah. Hadiah bagi juga. Tapi yang lebih utama dikehendakinya ialah menghormati orang, menghargai orang. Pahala pun dia nak juga, tapi bukan utama. Yang utama dia maksud dia lebih ke situ. Itu dia panggil hadiah. Kalau lebih utama di situ, dari sudut menghargai dia, jasa dia ke, sumbangan dia ke, bukan berarti tidak boleh kita nak bagi sedekah juga niat tak dapat pahala, tidak. Tapi kena ada niat tak. Tapi kalau kepada Rasulullah, dia tak boleh niat campur niat gitu. Sedekah lagi, hadiah lagi, tak boleh. Kena hadiah saja. Sebab Nabi SAW tak pakai sedekah. Kepada orang lain selain daripada Rasulullah dan keluarga dia, tak apa kita niat macam-macam. Yang utamanya sebagai hadiah. Tetapi kita nak juga pahala akhirat. Yang utamanya kita tidak niat pun, Allah SWT tahu kita memerlukan ganjaran daripada dia akan bagi. Ini semua termasuk di bawah hibah. Jadi kalau berlaku begini, tak kisahlah, tak apa. Kita boleh pakai, kita boleh apa, tak perlu kita kata bagi balik kepada orang miskin. Cuma yang sebenarnya kurang tepat dari segi tempat itu, tak berapa kena lah. Sepatutnya dia bagi kepada orang miskin, dia bagi kepada orang kaya dengan niat sedekah. Kalau kepada orang ini, bagilah sebagai hadiah atau sebagai apa kami. Tapi kalau dia niat sedekah, sah juga, tidak kata sia-sia. Tidak begitu ya. Ini saya tertinggi. Terus saya pun tak pasti dari sini ke di mana ni soalan. Setengah.
Yang ini saya ingat di sini. Tapi hari itu saya tak mau jawab lagi. Saya ingat di sini. Ini masalah, tapi bukan dengan apa yang ada kaitan dengan yang mengajar di sini. Dia kaitan dengan nilai, cuma tanya sini. Yang saya mengajar ini, cerita ini di lain. Cerita hadis itu. Bagi saya tak boleh terima. Tak apalah kalau lain nak terima, tak apa. Masalah pendapat masing-masing. Biasa benda macam ini. Cuma kemuskilan dia ni menarik perhatian saya. Menarik perhatian saya. Mudah-mudahan apabila saya bagi pendapat ini boleh timbang, pertimbangkan, timbang lagi. Mungkin akan setuju dengan saya, tak setuju tak kisah. Saya tak kisah, ini masalah bebas kita. Dalam Sahih Bukhari, Musa bin Uqbah sebut Ghazwah Khandaq dan Muraisy berlaku pada tahun 4 Hijrah. Apakah bukti Muraisy berlaku sebelum Khandaq? Yang sebelum turun ayat 3. Sebab saya berfikir ini. Saya kata yang berlaku dalam cerita hadis itu selepas daripada Muraisy. Selepas daripada Muraisy. Jadi orang lain kata, setengah-setengah orang dia kata Muraisy itu berlaku selepas Khandaq. Khandaq tahun yang keempat. Jadi Muraisy ini kalau seperti Musa bin Uqbah tahun keempat. Tahun keempat itu selepas Khandaq atau sebelum? Saya mengatakan, ya saya mengajar, saya ingat lagi. Saya mengatakan Muraisy itu sebelum. Jadi Musa bin Uqbah kata tahun yang keempat ini dengan Muraisy itu sebelum daripada Khandaq. Sebab itu dari tadi alasan sebab. Sedangkan dalam hadis itu ada ayat hijab turun dalam sebelum. Apakah bukti Muraisy berlaku sebelum Khandaq? Yang sebelum turun ayat hijab. Sebab dalam hadis itu ada sebut, dia ada sebut Aisyah ni Safwan itu pernah tengok dulu sebelum turun hijab. Turun hijab itu dalam perang Khandaq. Kalau kita kata Muraisy, berlaku Muraisy itu sebelum Khandaq, macam mana dia kata sudah turun hijab sedangkan hijab tak turun lagi? Itulah yang saya petikankan. Ya sebab saya kata Muraisy ini dulu sebelum daripada Khandaq. Kebanyakan ulama-ulama, pengarang-pengarang kitab sirah itu betul. Dia letak Muraisy dulu. Satu, itu alasan saya. Dia letak Muraisy dulu baru Khandaq. Yang kedua, ini yang lebih tepat. Tengoklah dalam kitab-kitab sirah mana pun, termasuk Muhammad Al-Ghazali dan lain-lain lagi, Siratul Nabi, Syibli Nu'mani, dia kata, semua ahli-ahli sirah dia kata, sukar untuk diterima Muraisy ini selepas Khandaq. Sebab selepas Khandaq boleh dikatakan kekuatan kabilah-kabilah yang sudah hancur, lemah. Apa maknanya Nabi SAW pergi perang dengan Muraisy setelah dia lemah? Setelah dia bergabung dalam perang Khandaq itu, pakat tolong kafir Quraisy, itu pun dia kata. Macam mana nak ada lagi kuasa? Dia sendiri pula dapat perang dengan Rasulullah. Yang dia bergabung pun dia tidak mampu nak lawan di Rasulullah, tentera Islam. Macam mana selepas hancur kuasa pokok dia boleh lawan satu kumpulan kabilah Muraisy misalnya dalam nasab. Yang munasabahnya nanti berlaku sebelum. Orang yang tak mahu terima Muraisy dia berlaku sebelum, dia banyak akibatnya. Banyak akibatnya. Jadi percanggahan yang terdapat dalam hadis itu banyak kan. Misalnya, yang jelasnya, kalau Muraisy itu berlaku, macam mana dia kata hijab itu turun dah, sedangkan turun hijab itu perang Ahzab, selepas perang Ahzab. Jadi perang Ahzab ini kalau mengikut Ibnu Ahzab atau Khandaq ini sama lah, mengikut Ibnu Ishaq tahun yang ke-6. Ini lama lah selepas itu. Musa bin Uqbah kata tahun yang ke-4. Cuma dulu ke kemudian, itu masalah. Atas dasar alasan tadi, saya mengatakan Muraisy ini dulu. Kalau kita andaikan Muraisy kemudian sekali, tak jadi masalah. Masih banyak lagi percakapan di dalam hadis ini itu dengan kenyataan, dengan bukti-bukti yang lain banyak lagi. Antaranya, kalau dalam hadis Muslim dan lain-lain disebut ada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz masih ada lagi dalam peristiwa Quraisy. Sedangkan dia kena panah dalam perang Khandaq. Ibnu Ishaq kata tahun yang ke-5.
ini apa Musa bin Uqbah kata tahun yang keempat. Karena tahun yang keempat begitu lama. Dan dia mati selepas daripada perang Bani Quraisyah. Selepas itu dia mati. Dia dan jadi apa ni pemutus dalam peristiwa itu orang kafir Yahudi kena bunuh. Lepas tu dia mati. Dia berdoa, dia kata kalau ada lagi peluang, ada lagi Tuhan nak bagi perang dengan kafir Mekah, jangan bagi mati dia mati. Sebab dia nak berhadapan dengan orang yang telah mengeluarkan Rasulullah daripada tanah air ini. Dia nak. Tapi kalau sudah tidak ada lagi peperangan dengan kafir Quraisy dengan Mekah, orang Mekah, dia kata ambillah dia. Dan dia mati dalam peristiwa. Quraisy selepas itu macam mana dia ada pula dalam Quraisy? Itu benar. Tapi benar ni baru faham kalau dengar ayah saya bincang di situ. Saya ni sekadar jawab ini saja, mereka. Yang lebih-lebih lagi kena tengok dalam YouTube ataupun CD lah, tengok yang saya bincangkan dulu. Jadi bukankah lafaz fakhambat wajhi menunjukkan Aisyah tertidur dalam keadaan tidak berniqab hingga Safwan mengecamnya? Ini berdasarkan hadis itu dulu. Kalau kita dah tak terima, macam mana nak buat dalil itu untuk menghadapi kita? Gunalah dalil yang kita guna, yang kita masih pakai. Ini tak boleh. Tak boleh. Kalau berlaku Quraisy tahun yang keempat, Khandaq itu kemudian, dengan sendirinya tak ada lagi hukum hijab. Apa makna dia tutup muka? Kalau kita kata selepas daripada Khandaq lah, ini berlaku di Quraisy ini, sebab dikatakan hadis ini berlaku dalam peristiwa Quraisy ini. Kalau kita kata dia kemudian, yang ini selesai, banyak lagi yang lain tak selesai. Itu kita selesai. Tengok semua. Jangan tengok satu saja. Tengok semua. Adakah terdapat bukti bahawa peristiwa Aisyah tertinggal dari kafilah riwayat yang terjadi sebelum waktu subuh? Ada dalam hadis itu sendiri. Dia kata waktu makan. Dalam hadis itu sendiri. Yang keempat, adakah Sa'ad bin Mu'adz mati syahid serta merta dalam perang Khandaq hingga tak mustahil dia masih hidup dalam kisah itu? Ini memang dia tidak mati terus. Lepas pada itu peristiwa Bani Quraisyah. Bani Quraisyah itu selepas daripada Rasulullah selesai dalam perang Khandaq, dia terus pergi. Namun juga dia hidup. Tapi sampai ke Quraisy tak sampai ke sini. Selepas daripada Bani Quraisyah selesai, dia mati. Dan kalau dia ada pun, kalau keadaan sakit begitu, dalam hadis itu digambarkan macam dia masih gagah dan perkasa, tak ada apa-apa masalah, tak ada sakit. Ini dia dirawat dalam masjid. Nabi SAW teruk sangat dari dia. Macam mana dia boleh bercakap dalam peristiwa itu macam dia ni kuat lagi? Itu tak masuk akal. Tak masuk akal. Yang kelima, jika hadis ini dhaif atau palsu, apa darjah hadis Aisyah mengenai Hassan bin Thabit yang Bukhari riwayatkan selepas hadis if dalam kitab Maghazi, yang mana Aisyah tak suka Hassan bin Thabit diburuk-burukkan walaupun dia terlibat dalam if. Jadi ini satu perkara. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab sejarah, banyak disebutkan Hassan dia kena fitnah sebenarnya. Bukan dia tuduh, orang kata dia tuduh ni. Sebab orang munafik memang nak melanggar-langgarkan sama-sama Islam pada masa itu. Jadi masuklah Hassan itu terlibat. Yang sebenarnya dia tidak. Dia ada syekh-syekh dia. Dalam kuliah Muslim saya pernah baca syekh-syekh dia. Dia menafikan benda itu. Jadi bila dia sudah nafi, kalau ada pun ini cuba dikaitkanlah bila benda ni. Padahal dia tidak ada kena-mengena pun. Jadi kalau asas itu kita sudah roboh, yang ada kena-mengena dengan kita itu sendiri je lah. Begitulah secara ringkas. Secara ringkas kalau nak sebut yang lain banyak lagi mungkin tak, kita tak terlintas pun yang ramai ni. Apa cerita dia sebenarnya tak terbatas. Jadi saya ringkaskan saja sekadar soalan. Sama juga yang baru ni, walaupun baru ni, satulah saya minta kalau boleh jangan panjang-panjang sangat soalan itu. Apa nanti dengan bawa apa ni yang di print daripada Facebook itu, Facebook ini kan? Saya tak sempat nak baca banyak. Yang lebih senangnya buat kesimpulan macam ni. Jadi bagus buat kesimpulan. Senang. Kalau semua macam sebelum ni ada yang soal
tentang apa ni, Nabi SAW berhijrah pada waktu mana. Dia bawa hadis Bukhari apa semua. Jadi saya pun tak sempat nak tengok sebab banyak tak tengok belakang ni apa semua. Jadi sepatutnya orang-orang yang dia nak ceritanya Ibnu Ishaq betul. Jadi dia tak setuju dengan saya lah. Saya kata Ibnu Ishaq ni tak betul. Jadi dia nak kata Ibnu Ishaq tu betul. Dalam Bukhari sendiri pun ada semua hijrah malam. Cuma secara ringkas saya sudah jawab dahulu ni bahawa hijrah pada waktu malam tak ada. Yang adanya persiapan itu 2 bulan sebelum itu sudah ada. Kemudian hadis itu yang dia bawa tu cuba teliti dengan betul. Asalnya sahabat kita yang bincangkan benda ini, dia tak teliti dengan betul. Kalau teliti dengan betul, dalam syarah-syarah hadis mana pun kami keluar pada waktu mana, keluar tu daripada mana? Daripada gua. Tempat dia bersembunyi, bukan daripada rumah. Kalau kata daripada rumah, dia mana cerita Sayyidina Ali tidur di atas katil Nabi, tinggal Sayyidina Ali. Ada semua tu dalam Bukhari. Yang dia cerita tu dalam masih dalam perjalanan, bukan permulaan perjalanan. Kalau dia perhati dengan baik, ya, satu. Yang kedua dia sebut Musa bin Uqbah pun ada sebut juga. Tak ada kena-mengena dengan Syiah ni, tak ada kena-mengena dengan Ibn Ishaq. Kita kena ingat, kitab Musa bin Uqbah ni tak ada. Lama mana dah tak ada. Yang ada sekarang ni orang kumpul daripada selera yang ada di dalam mana-mana kitab lain. Dan bila kita kata Ibn Ishaq, sebab dia dikenali sebagai tokoh Syiah, dia ada kena-mengena dengan Syiah. Bukan berarti kalau orang lain benda yang dicampur oleh Syiah dia tak kena, dia tak ambil, bukan mana begitu. Jadi dalam Musa bin Uqbah pun boleh jadi dia ambil juga. Bila kita kata Ibnu Sabah inilah punca Syiah, inilah ejennya, inilah proses, bukan bermakna dia seorang saja. Kan takkan begitu. Ramai lagi kuncu-kuncu dia tu. Sama juga dengan Syiah ni. Ibnu Ishaq keluar. Tapi dia tak apa benda ni. Dalam masyarakat, saya tadi ambil orang tu, orang ni. Dan kita sudah kata, Musa bin Uqbah walaupun ulama pun iktiraf, tidak berarti semua yang ada dalam kitab itu semua sahih. 2. Yang ketiganya, Musa bin Uqbah ini perawi Bukhari. Imam Bukhari ambil secara musnad daripada dia. Kenapa cerita Imam Bukhari tak ambil daripada dia? Kalau bagi Imam Bukhari sahih, kenapa dia tak ambil? Kamu Musa bin Uqbah tak cerita pula, tak sampai pada Bukhari. Dia kena tengok situ. Inilah yang menunjukkan yang itu tak betul. Yang keluar pandang saya nani tidur tu tak betul. Dia sebenarnya nak memadamkan peranan Abu Bakar dan keluarganya, Amir bin Fuhairah, hambanya, Abdullah anaknya, Asma anaknya, Aisyah anaknya, semua berperanan dalam peristiwa hijrah itu. Jadi dengan dia bawa cerita ni, terkenal lah yang tak ada lah. Yang ini ada di mana? Ada kalau riwayat Zuhri. Zuhri ambil daripada siapa? Mursal Zuhri itu apa tarafnya? Banyak kalau yang perlu bincang. Ulama-ulama kata Mursal Zuhri itu kerja seperti angin, tak boleh nak pegang, tak boleh buat hujah. Apalagi nak lawan dalam Bukhari yang jelas sebut berhijrah pada waktu siang. Tak ada pun terlibat Sayyidina Ali semua. Mana boleh lawan? Kan kita berada kitab yang sahih, lebih sahih. Yang macam ni, kalau kata sahih sekali, bercanda yang lebih sahih, saya sudah jawab. Syar jadinya. Kalau baik, muka. Macam mana kita nak tonjolkan yang muka? Nak tenggelamkan yang sahih? Takkan. Nak tinggalkan Bukhari? Takkan macam itu. Kemudian benda ni kita tak boleh jamak. Kita kata mungkin hijrah 2 kali. Hijrah 2 kali macam mana sekali ya? Sekali itu malam, sekali itu siang. Mana bukti? Tak boleh ada yang saya tak boleh. Itu sebab kita kata itu semua tak sahih. Dia nak tonjolkan, dia adil. Begitu. Kita tak kata Musa bin Uqbah bawa Syiah sebab dia tidak Syiah. Tidak dikenali sebagai Syiah. Tapi kalau kita macam ni, memang Syiah. Ibn Ishaq sesuai. Ada banyak orang rujuk pun kepada sirah dia sebab sirah Musa bin Uqbah tak ada. Ada. Itu antaranya. Tapi apa ni cara membukakan soalan itu saya rasa susah saya nak baca kan.
orang dulu tunggu nak jawab pada kita duduk baca itu, kan? Panjang. Jadi kalau boleh ringkas, ringkas.